Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya telah diminta berkongsi tentang penggunaan headcount. Jadi tajuk yang saya letak kat sini memang kita letakkan tajuk headcount dalam pengurusan. Ya, tetapi nanti kita sebenarnya bila di sekolah kita bermula yang lebih mudah adalah dengan pengurusan headcount dalam pengurusan kurikulum yang berfokuskan memang mahu tak mahu pada ujian lah. Ya, yang itu sebenarnya lebih mudah sebab kita memang ada data. Okey. Jadi saya harap kalau ada soalan tu tanyalah ya, sebab saya rasa bila nak letak dalam PowerPoint dia jadi macam keras. Bila saya buat kerja tu saya lebih senang daripada saya bercakap sebenarnya. Jadi apa pun ya kita kongsikan kat sini, ni tajuk yang saya letakkan lah, headcount dalam pengurusan. So kita letak tu hashtag every child matters. Sebab dalam headcount memang kita memang kira kepala lah kalau cakap Melayunya tu. So setiap murid itu kita kira, ambil kira. So untuk itu ya kenapa kita nak kira yang ni juga ya selaras dengan kita punya next slide je kita terus. Ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Kat situ ya saya highlightkan perkataan satu usaha berterusan dalam memperkembangkan lagi potensi individu. So atas sebahagian daripada falsafah pendidikan ini juga ya dalam untuk membentuk insan yang seimbang sebagainya, kita perlu berusaha untuk mengembangkan potensi individu, dan headcount adalah di mana kita boleh bantu diri kita untuk membimbing anak-anak insya-Allah. Jadi kita fokus ni sebab saya mulakan dengan mukadimah ni bagi kita faham kenapa kita perlu guna sebenarnya headcount. Dan saya memang pengamal headcount. Dan saya dah gunakan ni pun sebenarnya daripada zaman saya cikgu biasa pun, tapi masa tu bukan nama headcount. Masa tu kita suka-suka letak target ya Tuan Haji. Kita kata dengan anak murid, okey awak nak target berapa nanti akhir tahun. Jadi masa tu baru posting pun saya dah guna tapi tak ada nama headcount lah. Dan saya menggunakan dengan sepenuhnya semasa saya dah menjadi penolong makanan di SMK Sungai Manggis, dan menjadi pengetua pun memang saya guna amal. Walaupun masih lagi belum secara 100% berkesan lah, tapi kita usaha dalam usaha sebab setiap kali kita akan ubah. Okay, dan juga kita tengok pada visi kita. Next. Ni, visi pendidikan kita, pendidikan berkualiti. So untuk berkualiti kita mesti ada perancangan lah ya. Dengan headcount memang jelas kita ada sasaran, kita ada mana dimula ya. Jadi dekat situ dengan harapan apabila pendidikan berkualiti kita akan membentuk insan yang terdidik, negara sejahtera. Ya, seterusnya misi pun sama. Saya ni jadi tak sabar, senang kalau nak cepat je ni. Okey, kat sini ya perkataan yang penting kat situ adalah membangunkan potensi individu. Disebut lagi perkataan individu. So dia memang selaras dengan headcount. So next. Yang ni ulang kaji je ya. Yang ini pun sama. Yang ini matlamat pendidikan. Ada baca, boleh baca kat atas. Yang bawah sekali tu saya ambil. Memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia, tapi dalam konteks kita di sekolah adalah semua anak murid kita. Jadi tak kira siapa, kita beri peluang dengan cara kita menyediakan headcount untuk anak murid kita masing-masing. Next. Next slide ini adalah, cuba tengok. Okey, dasar pendidikan. Ini di bawah, kalau kita baca buku dasar pendidikan negara, yang ni saya ambil daripada bacaan tu lah ya, dasar pendidikan negara menengah atas. Dekat situ ya, antaranya ni ada banyak tapi antaranya saya ambil ini adalah menghasilkan murid yang mengamalkan sikap positif dan berdaya saing. So kat sini dia bersaing bukan saja bersaing dengan orang lain, sebenarnya mereka kena bersaing dengan diri mereka sendiri. So yang ini untuk kurangkan rasa, katanya lah untuk kurang rasa stres, tapi sebenarnya memang bila buat headcount budak tu akan nampak kemajuan diri dia sendiri. Dan seterusnya dengan majukan diri itu insya-Allah dia akan bersaing juga dengan orang lain. Juga meningkatkan kemahiran akademik, fokus kita. Pergi sekolah memang naik akademik lah kan, nak macam mana pun. Tak boleh lah nak cerita. Tapi yang lain nanti bila kita faham konsep account, kita akan masukkan kat mana-mana pun dalam pengurusan kita. Wa'imah dalam kita mengajar dalam kelas pun kalau murid daripada tak boleh baca, dia boleh sebut. Jadi itu dia panggil headcount tu.
Kalau murid tu memang tak boleh baca sebaris, dia punya target nanti boleh baca satu baris ayat. Jadi dalam proses tu baca macam 2 perkataan, 3 perkataan, itulah dia punya proses headcount ni. Saya akan cakap macam itulah, ya, akan bercakap secara tak rasmi pun sebenarnya. Okay, next. Okay, yang ini lah. So bagaimana kita nak mencapai hasrat pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, tadi dasar pendidikan negara kita. Ni salah satu cara, ya, saya panggil sini salah satu cara. Ya, bukanlah headcount semata-mata yang menjadikan sekolah tu boleh meningkatkan pencapaiannya. Jadi headcount salah satu, jangan silap lah ya. So salah satu, nanti yang lain tu akan datang. Jadi sebenarnya kaedah pengurusan masing-masing berbeza ya. Kita pendekatan itu tak sama, tapi akhirnya matlamat yang akhirnya sama, dia menghasilkan insan yang seimbang tadi itulah. Tadi pun kita bincang tentang TS25. Kita ambil pun apa dia punya fokus pun akhirnya memang kepada kemenjadian murid, ya. Okay, next. Inilah. So bila saya pun nak headcount, apa itu headcount, kenapa nak headcount kan? Tapi semua orang dah boleh buat kot. Ada siapa yang belum lagi tahu apa itu headcount? Tak, dia sebenarnya benda ni dah lama kan. Sebenarnya itu yang kita selalu tanyalah, ni cara nak belajar pun macam ni. Dengan anak murid dalam kelas pun kena belajar pun kena tahu apa itu dia nak baca. Jadi apa itu headcount, kenapa headcount, bagaimana nak mulakan headcount, memudayakan lagi satu hal ya. Kemudian nak tengok impak tu nanti masing-masing biasanya berdasarkan data lah. So dalam headcount kita sangat-sangat menggunakan data. So data driven decision making tu memang dalam pengurusan headcount tu memang ada. Dan sekolah TS25 dan semakin bertambah, saya rasa sekolah lain tak payah tunggu TS25 pun, memang ini dah jadi amalan. Jadi bila dapat sekolah TS25 pun benda tu dah biasa dah. Ya. So next. Ini semua teori je lah ni ya. Headcount ni inventory of people. So dia kata nampak inventory. Maksudnya memang detail. People in the group taken by counting individuals. Satu-satu. So tadi yang every child matters sebenarnya, kalau kita tengok dia dekat UK rasanya kan, every child matters tu, dia punya polisi dia. Ya? So yang ini ya, bagaimana kita mengira kebolehan, potensi ya seseorang itu dalam satu-satu kumpulan. Benda ni kalau saya buat memang, bila kita buat sangat mudah sebenarnya. Tapi kita rasa susah tu sebab kita dapat nombor banyak kan. Tapi jangan risau, masa saya di Sungai Manggis pun, saya punya SU, penjelarat SPM, semuanya cikgu bahasa Melayu pun. Saya ingat lagi form 3, Puan Raja Hazana, saya sebutlah dia orang, Puan Mahiran, dan saya pergi ke Bukit Canggang dulu ya, Tuan Haji lihat, saya punya SU perpesaan, Ustazah Zawiyah. Ya, tahun pertama dia tengok saya buat, tahun kedua dia jumpa saya, Puan buat kira macam mana. So saya tunjuk, tahun kedua saya tak buat dah. Tahun kedua memang unit peperiksaan dan headcount yang buat. Tahun pertama je saya buat analisis sendiri. Tapi memang saya punya kerja, saya buat sendiri saya punya headcount. Lepas tu saya bentang. Dan bila semua orang macam dah nak Puan macam mana, saya ajarlah. Dan sambil tu saya akan ajar. Saya ajar juga pada semua penukanan dan juga JKMP. Dan juga ketua-ketua panitia. Sekarang ni pun saya kat SMK Banting pun saya dalam proses mendekati, saya dah jumpa SU peperiksaan saya dah jumpa SU headcount ya. JKMP, perungganan semua tu memanglah dengan saya insyaAllah. Next. Jadi yang ini lebih kepada konsep dia, kenapa tu. Jadi headcount kat sini. Kenapa saya bilang, okey. Jadi proses, dia adalah satu proses. So apa-apa kerja ya, sebenarnya itu proses. Dalam belajar pun, kalau kita mengajar karangan pun, hasil tu adalah yang akhir. Tapi proses tu yang kita perlu fokus. Kita selalu nak exam, SPM, tapi proses kita tak jaga. Ini pendapat saya lah, kalau tak betul pun je ya. Saya nampak Pak Haji pakai oren ni tegang lah. Dengan Cikgu Johan sana. Wah, kat sini dia orang buat tema oren, kita orang tahu gini. Jadi kat sini kemudian lagi satu ya, proses. Headcount tu adalah proses mengenal pasti, merasionalkan. Yang ni kita kena bagi tahu semua orang. Kenapa nak guna headcount? Sebab saya adalah salah seorang, kalau pada saya student dulu pun, saya memang akan tanya, kenapa saya nak belajar? Ya? Jadi saya tak marah kalau anak murid saya kata, cikgu kenapa nak belajar? Sebab kalau kita tahu kenapa, kita baru rasa macam ada dia punya perasaan kat dalam tu, kita boleh buat dengan sungguh-sungguh. Ya?
Dan menjustify penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap murid. Jadi ni yang penting sebenarnya nanti bila kita dah tahu murid tu siapa, bukanlah satu, tak boleh nak ingat pun kalau saya tanya nama satu-satu pun kita pun tak ingat, tapi bila masuk kelas sekurang-kurangnya cikgu dah nampak kelompok anak murid cikgu tu kelompok mana. Adakah yang memang untuk mencapai tahap minima E ataupun nak mendapat A ataupun di tengah-tengah situ. Ya, jadi bila cikgu masuk pun sebenarnya cikgu pun dah ada sasaran. Tak adalah masuk day in, day out, keluar masuk bilik belajar saja. So dia dah tahu. So hari tu kalau murid dia memang budak tu patut dapat apa, tak dapat, dia kena tengok balik lah melalui refleksi ya PDPC kita. Jadi saya sulam-sulam lah dengan apa yang patutnya kita buat amalan ya, sebab saya ni adalah yang pada saya kalau dari amalan jadi budaya, sebenarnya tak perlu pun kita nak rekod-rekod banyak-banyak pun. Sebab dia dah jadi kebiasaan. Macam PLC kan kita dah biasa. Macam hari ni pun adalah kita buat satu PLC kan, kita dah biasa. Tak payah nak rekod-rekod mana-mana. Cuma kita ada kat SPL KPM lah. Okay, next please. Cikgu Marwan ya, membantu saya. Terima kasih. Okay, yang ini yang rasional. Kenapa pun nak guna head count? Selalu kita buat, ini pengalaman kita masa mula kerja pun kita tak tahu naik 5%, 3%, 8%. Naik je. Letak je memang 5%. Pun letak lah. Tapi kita tak tahu keupayaan kita kadang-kadang mungkin lebih pun. Ataupun kalau kurang, kita pun perlu tengok. Jangan kurang kita rendah juga terus, tak boleh. Kalau rendah, kita rendah lagi, memang jadi rendah sangat kita nanti tak nak. Sebab kita lalunya lagi, kalau rendah kita kasi tu tinggi kan, bagi tinggi. Tak ada orang jadi bagi rendah lagi. So yang ni jadi juga account perlu sebab selalu yang terjadi adalah kita naikkan peratus tak ikut potensi individu murid. Jadi bila kita letak angka, kita simpan di dalam kita punya file berabuk. Ini memang saya tak suka. Kalau nak buat kerja tu buat, jangan simpan. Mula-mula headcount dikenalkan, saya bukan sebelum belum kanan kan. Mula-mula tersebut orang pun semua tak tahu kan, dia suruh buat, kita pun buat lah. Saya rasa masa tu kita di KP kan, lepas tu kita simpan dalam file. Saya adalah yang very rebellious. Saya kata, kenapa nak simpan? Kenapa nak simpan? Dia buat penat kira kan, penat mengiranya yang Puan Yati kan, Puan Ajar. Penat kira lepas tu simpan. Lepas tu saya kata nak buat apa? Nak tengok bila? Jadi benda-benda tu dah lama dalam hati saya. Bila saya jadi pelong kanan, so that's it. Saya guna kan, saya keluarkan semua tu, saya minta saya punya KP guna. Alhamdulillah ya. Di Sungai Manggis pun ya, walaupun peningkatan kita tak berapa tinggi pun masa tu ya, Cik Ibrahim ya. Tapi saya sangat seronok masa tu sebelum kanan, anak saya masuk form 1, saya ingat lagi anak saya masuk form 1 bersama dengan Tuan Haji Yusri. Kita ada tim penolong-penolong kanan, masa Tuan Haji Adias pun ada kan kita semua, dan Tuan Haji Mayani pun ada. Kita buat program STAR, itu semuanya gunakan head count. So jadi head count, antara orang yang boleh tak betul sikit masa tu saya lah. Letak head count tinggi, kena marah Cik Yusri. Tapi saya dapat sokongan daripada pengetua yang mengatakan, kalau nak sasar rendah-rendah, tak payah buat sasaran. Dan itu juga sebenarnya fikiran daripada mula saya posting di Perak dia menggunakan zero defect. Memang zero failure. Kalau saya target 70, saya kena marah. 30, cikgu nak apa? Cikgu akan gagal ke? Dia kata. Saya dah belajar daripada mudanya tu lah. Jadi kita kena macam, walaupun ada murid yang memang dalam lingkungan yang gagal, tapi kita kena usaha juga untuk dia ada peningkatan. Dia punya keyword peningkatan. Sebab nanti ada cikgu yang rasa risau. Dia kata, saya ni ngajar kelas belakang. Tak aci lah nanti kalau kelas saya ramai tak lulus. Jadi nanti dalam head count, cikgu akan tengok, kita tak tengok terus berapa lulus, tapi kita akan tengok peningkatan murid. Itu yang dipanggil account. Potensi individu tu kita tengok yang itu ya. So next. Ini masih lagi rasional. Sampai-sampai itu terima kasih pada semua rakan yang sudi mendengar cerita kali ini ya. Saya cerita. Okey, yang ini juga ya, kenapa kita guna head count? Sebab pengunjuran tak mengambil kira multiple intelligence murid tu secara individu. So jadi bila kita dah kenal pasti murid tu, memang murid tu makan dia mula rendah. Ya. Tapi kita tahu dia suka audio. So jadi cikgu mengajar pun nanti itu dah sebab nanti dia ada kena tengok dalam kita punya PDVC. Sebab yang kata head count jangan simpan. Cikgu kena bawa dalam dia punya dalam dia punya buku rekod tu kena ada lah.
Ada catatan-catatan yang juga untuk nota-nota tambahan. Jadi yang ini sama juga, bila murid ada murid pergi sekolah pun, dia tak tahu kenapa pergi sekolah. Ada murid yang tak tahu pun dia kena lulus sejarah dengan bahasa Melayu tu untuk dia dapat sijil SPM. Sebab yang ni saya pernah tunggu ni pengalaman saya lah. Budak datang, saya kat office, puas orang kerani tu nak cari dia punya sijil SPM. Lepas tu dah lama saya kata kenapa tak ada. Saya tengok dia punya slip dia memang gagal. Salah satunya BM dengan sejarah. Jadi benda perkara-perkara tu yang bila saya hadap murid saya rasa macam saya bertanggungjawab untuk bantu sumbat sekurang-kurangnya mereka tahu mereka perlu lulus sekurang-kurangnya bahasa Melayu dan sejarah untuk dapat sijil. Kat situlah account penting tu. Jangan kita kata budak tak mau baca, budak tak mau menulis. Budak saya suruh menulis pun saya tak nak. Saya murid paling nakal sekolah dulu pun. Kalau Cikgu Wahid dulu belum pencen, selalu dia panggil saya murid nakal. Tapi kita ni jenis yang nak juga nak lulus ya. Jadi budak-budak pun kena ada. Sebab dia kata kalau murid tak ada wawasan diri, mereka pergi sekolah, tak ada haluan, tak ada fokus, jadi dia tak belajarlah bersungguh-sungguh satu hal. Lepas tu kenapa nak lulus BM, kenapa nak lulus sejarah? Ya, kita pun pujuk. Lalu head count tu kita akan pujuk sebenarnya. Sebenarnya kita memujuk murid menggunakan head count. Jadi semua guru mata pelajaran, yang inilah peranannya, bukan saja pengetua, tapi kita harap ketua-ketua panitia, guru JKMP, bantulah penolong kanan. Kita dan juga penolong kanan JKMP juga adalah guru mata pelajaran. So kita kena selalu pujuk budak. Tapi dah bila jadi satu budaya, satu sekolah tu semua orang macam tu. Habis di pelajaran, cikgu pun ambil account, ni awak punya target, ni awak punya target. Okey, bila habis dia ujian, okey awak dah capai sini. Markah awak tengok awak dah sampai. Jadi dia akan seronok ya. Okey, next. Masih lagi rasional ni, banyak ni. Yang ini juga ya untuk ni tadi kita sebut juga ya, tadi guru dapat membimbing motivasikan murid melalui head count. Ya, ini sebab saya nak semua orang faham konsep dulu. Ya. Bila tak ada jiwa dalam sesuatu perkara yang kita buat yang berdata, dia memang tak akan menarik minat. Sebab data ni pada orang dia kadang-kadang dia rasa menyusahkan. Tapi bila kita tengok data tu, kita tahu kita nak buat apa dengan data tu. Yang itu saya tuan-tuan dan perempuan lah kena decide tuan nak apa. Sebab itu soalan transformation dipilih ya. Data tu untuk apa dan kita manfaatkan. Jadi dalam head count dia memang dah tersusun. Next. Okey, ni banyak tadi. Okey, ni tak payahlah ya, saya skip ya. Okey. Sama juga. Yang ini ya, postmortem dan tindakan ni penting. Dah ada head count, mesti buat postmortem dan mesti tentukan tindakan. Contohnya, jika murid itu dalam kelompok yang patutnya lulus, dia lulus pun dia tak terus makan dia 40 pun. Jadi murid tu kena ditengok, sampai tak, dia meningkat tak? Markah daripada 20 ke 40, untuk kalau SPM dia ada 4 kali periksa yang UB1, PPT, trial, SPM sendiri. So 20 ke 40 dia berapa naik makan tu? 20 kan? So untuk tentukan kenaikan dia OTI tu 20 bagi dengan 4. Tahu nak kira OTI tu macam mana? Bahagi dengan bilangan peperiksaan termasuk sasaran. Kalau macam budak form 4 dengan form 2 bagi 2 sahaja. Sebab dia punya TOV adalah UB1, jadi OTI 1 dia adalah pertengahan tahun, actual result dia tu ETR nanti. AR2 dia ada ETR dia periksaan akhir tahun. So 2 kali. So kalau form 4 dengan form 2 dia macam susah sikit, tapi kita ingat budak form 4 tu ambil periksanya nanti tahun depan. Sebenarnya nanti kena bahagi 5 pun. Untuk budak tu dapat 40 sampai SPM dia bahagi 5 lagi. Naik 4 markah je sebenarnya. Daripada UB1 ke pertengahan tahun form 4, akhir tahun form 4 markah, nanti UB1 naik 4, akhirnya SPM dia 40. Itu basic ya, saya kirakan yang basic saja dan cikgu boleh tambah lah. Ada soalan tak setakat ni? Nanti boleh tanyalah ya. Okay, next. Dan yang ini juga ya, peranan panitia tu. Okay, ni proses ni semua orang dah tahu, terus je dah. Nanti kan marah kan, setengah jam je. Okay, ni proses semua orang tahu ya, TOV kena ada. Dan ada kadang-kadang kesilapan kita ialah dalam menyediakan ETR. ETR mesti lebih tinggi daripada TOV dan mesti sama atau lebih baik daripada mana-mana keputusan SPM. Biasa kita ambil 3 atau 5 tahun
yang terbaik. Baru boleh ada peningkatan. Kalau ETR pun rendah, dan ada yang silap pula, dia kata ETR dia ambil satu je, dia ambil pada TOV je, lebih tinggi daripada TOV. Kalau start 30, nak habis 50 kan, SPM 50. Sedangkan sekolah kita terbaik SPM pernah sampai 60. So kalau ambil 50, kita tak akan baiki target sekolah. Yang itu pun kena tengok. Jadi pegang dua lah. Kalau saya akan pegang dua, lebih baik daripada TOV, mesti lebih baik. Dan ini biasanya kalau kita buat postmortem pun, biasanya kita punya result memang akan lebih baik daripada TOV. Kalau berlaku rendah daripada TOV tu. Tapi ada subjek yang jadi macam tu. Cuba tengok by subjek. Ada mata pelajaran yang jadinya nanti dia punya ETR lebih rendah daripada TOV dia. So apa dah jadi kat mana? Tengah-tengah dia jadi kat mana ya? Tu bahagian postmortem tu, kalau tengok postmortem tu itu yang penting. So postmortem tu berperingkat mesti buat. Walaupun PKP cikgu kena buat juga ya. Kita ada UB 1 gitu kan. Memang tak ada dalam SAPS, tak ada. Yang ini juga cikgu yang selalu yang kita pun ada masalah timbul. Kita punya ETR tak sama dengan yang kita buat manual sebab cikgu tak masukkan markah tambah dalam SAPS. Kena semak balik. Penolong kanan, pentadbiran, ya, kena semak semula target setiap mata pelajaran tu. Bersama dengan SU lah, ni peralannya SU apa? SU peperiksaan dalaman dengan SU headcount. Sebab headcount tu sebenarnya kalau kita tak buat manual pun boleh. Buat saja buat headcount yang mula-mula tu dalam manual. Ni yang nak masuk proses tambah markah dalam tu selalu cikgu lupa. Yang tu kena check. Itu yang kadang-kadang BM 200, nanti bahasa Inggeris 100. Jadi kita kena kejar lah cikgu mana yang tak masukkan headcount dia. So kalau dah guna tu, cikgu guna SAPS pun kat mana-mana pun, kita tak payah bawa file kita tebal-tebal tu, buka je SAPS. Ini satu jadi isu pada saya lah juga. Kalau model orang lain, kita tengok balik. So sambil saya cakap ni, saya share lah apa-apa yang kita ni ya. Okay. Yang ini boleh ya? Ada? Kawan-kawan dalam ni nak tanya? Okay. So far? Dia kalau dia sebenarnya yang terbaik memang by class, by subject dulu sebenarnya. Cikgu mata pelajaran, semua guru mata pelajaran menetapkan sasaran pada setiap anak murid sebab dia kena anak murid dia, potensi dia. Tapi jadi cikgu jangan takut ya. Kalau tengok nanti saya buat saya punya headcount untuk form 4 saya, hampir 3/4 budak tu lulus untuk akhir tahun. Sebab UB pun dia dah ada potensi. Tapi janganlah dah letak markah tu budak untuk lulus, nanti cikgu biar je, tak boleh. So semua guru kena letak markah dia dulu. Jadi dia dah tahu dah. Tapi saya buat cara pusing pula Cik Rizal. Saya tetapkan terus sekolah. Sekolah mesti 4.53, 4.42 contoh. So saya kata cara saya, bila 4.42, semua mata pelajaran mesti 4.42. Baru dia boleh pergi. Tetapi dalam masa kita merge tu, dalam masa cikgu tambah-tambah, ada murid yang memang bukan dalam ranking untuk kat atas, kat bawah, tapi dia subjek ni dia tinggi, subjek ni dia rendah kan. Dia akan ni. Akhirnya bila kita merge, kita dapat juga dalam 4 lebih kita dapat. Jadi yang itu asas penyediaan mesti ada. 4.5. Sebut 5, saya nak 5. Sekolah, GPS 5. Sekolah tu. Jadi bila kita tentukan, ni pengalaman lah, bila kita tentu dia punya idea tentukan dari bawah. Tapi benda ni berlaku ni lah, dua hala sebenarnya. Kita tetap kata mesti nak 5. Jadi cikgu saya kata, mata pelajaran mesti minimal 5 lah kan. Kalau lebih, masuk 5.1 dia dah kacau dah. So kita anggap semua subjek akan dapat 5. Tetapi ada subjek yang akan dapat banyak A kan. So yang itu. Sama juga ya Cik Zuhan. Ini TOV kan? Ada datang lah semasa. Dia bukan ID tu, tengok pada cikgu punya potensi lah. Potensi murid. Itu sebab kita tak boleh by pelajar. So budak tu memang budak tu memang macam tu. Tapi kita nak buat, itu sebab usaha kita tu yang penting. So daripada TOV ke ETR, apa kita perlu buat? Apa kita nak buat? Kalau itu saya kata tadi, ETR mesti lebih sama atau lebih baik daripada yang terbaik sekolah kita.
Tak, kalau saya yang idealnya daripada yang berita sosial juga pengalaman kita lah berkaitan contohnya kalau kita tahun lepas kan kosong-kosongan tapi kita akan berikan ini kepada 4 negara kan 4 itu kita bersetujukan kepada potensi pelajaran. Dia 4.42 tu SPM, tapi cikgu nanti bagi dengan 4 UB1, UB PPT. Sebab itu yang itu kata sekolah ni sekolah masing-masing. Macam saya kata mesti 4 pun berapa? 4.42. Dia orang kena gerak lah untuk 4.42 tu. Hanya kita bila ada hitam, kita tak bagi alasan pelajar tahun ni tak macam tahun lepas. Ya, betul. Yes. Terima kasih. Kita akan persalahkan tu sesuatu lah. Kalau budak tu dia punya ITOG rendah, kita kena buat yang lain lah. Jadi maknanya memang orang akan kata alasan sebab saya ingat lagi ada sekitar kalau di dalam sekolah pada tahun ni tak bagus. Ya kan dia buat kita lah. Dia kata itulah kerja guru dia kata. Betul. Jadi sebenarnya headcount ni nak melihat sebab tu ada mazhab kata kita ambil di bawah. Pelajar punya potensi. Ikhtiar akan berdasarkan kepada ni. Mazhab satu lagi tadilah yang kita bincangkan daripada KPPM turun kepada LSBP kepada pengarah, turun kepada sekolah, kita takkan. Jadi sekolah cuma mungkin kalau KPPM ataupun dia akan letak secara umum lah bawah 5. Ya. Dia tak boleh letak 5.3. Tapi sekolah kita dah siap. Ya fikirlah baik visi. Something like that lah. Tapi kat sekolah tu kita set tu supaya kita ada fokus. Kita bekerja ada headcount ni supaya kita ada fokus. Kalau tidak kita akan budak tahun ni dia banyak tidur lah. Dia kalau cikgu budak banyak tidur, cikgu kena berlari. Dia jangan cikgu tidur sama. Pesan kita. Memang kerja memang penat sikit lah, kerja memang penat. Dan kita memang kena jumpa budak. Saya memang jumpa budak sendiri. Seperti kebelakangan ini, seperti tahun ini lah, kalau kita lihat baik kebijakan berbisiki atau perdebatan sendiri, dia kurang mendekatkan kita lah pada pandangan saya lah sebab dia menamakan rasa bottom up. Bottom up ini apa yang sekolah buat, dia nak kalau zaman muslim zaman kita fikir itu memang diletakkan di pada atas, maksudnya daerah kewangan dia nak capai yang ini. Kemudian kalau kita buat di kelas sekolah, dia minta kita naikkan agar boleh mencapai account daerah. Tapi pada tahun ini saya tengok macam kita punya keadaan di daerah kita. Macam itu sebab memang pun tak keluarkan satu target daerah. Tetapi target daerah tak ada, menunjukkan apa target daerah. Jadi sekarang ini tidak lagi diluar-luarkan seperti mana dulu yang kita cuma tahu. Kalau pembentuan tak tahu daerah, jangan duduk daerah. Tapi itulah, tapi saya melihat dia segi sudut je ni. Tak, dia memang bottom up. Nanti dalam headcount pun, you kan datang daripada bottom juga. Sama, so mesti bottom up. Tapi kita sekarang, kita nak sebab kelas satu dalam kita punya ajakan ke-11 tu, PPPM, meletakkan pemimpin berprestasi tinggi di sekolah. So untuk kita letakkan pemimpin berprestasi tinggi, kalau cita-citanya rendah, tak payahlah. Baik sekolah tu jalan sendiri je, jalan ikut anyok je. Saya sebenarnya setuju kita ada target. Sebab apa kalau kita tak ada target, maksudnya daerah tak pandu semua sekolah-sekolah di daerah kewangan. Ada target yang mendukung target tinggi. Maka usaha tak nampak. Kita ada satu postmortem. Lepas PPT, dia mesti kena buat postmortem dan tindakan. So jangan saya rasa sama juga, saya dengan yang macam ni, jangan buat postmortem. Saya baca balik semua cikgu punya postmortem satu-satu. Saya akan panggil ni kenapa. Kadang dia punya postmortem tu pun tak kemas pun ya. Tapi dalam proses copy and paste. Kita nak genuine. Dan saya setuju lah, maksudnya bila kita tetapkan DPR, dia dah jadi satu sasaran sekolah yang dikongsi bersama oleh panitia. Panitia pula dikongsi bersama oleh guru-guru mata pelajaran. Dan itu juga boleh kita masukkan di dalam penjalan bersepadu. Sebabnya cikgu yang ini tuan-tuan dan puan, kita dalam ni pun semua pentadbir kan sampai JKMP.
bila kita ada head count, PDCA itu berlaku. Plan, do, control, action. Definitely. Kita rancang, kita bina ETR. So kita buat, laksanakan apa yang kita nak, bagaimana nak capai tu, apa yang kita buat. So kita ada program kan. So kita akan buat. Sampai tu kita akan, itu kita ada sebab dia ada operational target increment tu OTI 1, OTI 2. So setiap satu circle ada, kita stop, kita akan bincang balik tengok. So yang ni tak sesuai. Tukar. Cikgu pun yang kata bottom up tu, kita sekarang bottom up ni bukan hanya harapkan tinggi sangat lah, bukan. So dia masuk dalam kelas, PDPC dia tengok, kalau murid tu memang patut 40 dan OTI 1 dia budak tu patut dapat, katakan dia mula dengan 10 markah kan, sepatutnya UB 1 dapat 15, budak tu tak capai. Cikgu boleh tanya murid kenapa. Jadi cikgu membuat analisis berdasarkan memang betul-betul pure daripada murid. Dan selalunya kalau saya tanya murid, akhir jawapan dia dia tak buat ulang kaji. Dia tak disebutkan dalam bentuk nombor. Ya. SKPG masa kita tengok PPP punya keberhasilan dia mesti ada. memang disebut dalam bentuk nombor. Sebab ETR ni memang dia bermain dengan nombor. Ya, kena. Dan satu lagi bila kita sebut ETR ni, sasaran sekolah ni sebenarnya bukan semua mata pelajaran semua kontribut, semua menyumbang, tapi sumbangannya berbeza-beza. Ya, betul. Kalau BM boleh dapat bawah 1, ya betul. Takkan kita letak target 20 kosong. Dia akan bantu NMAT yang memang susah ada tak kita. Betul. Jadi padahal mungkin NMAT tak tidur malam, cikgunya. Contohlah, cikgu BM dia tidur juga. Contoh. Tapi sebab sasarannya berbeza, jadi maknanya contribute. Sebab tu dia kata understanding lah, understanding, yes. Tetapkan supaya ada apa namanya? Ada semangat. Ini sasaran kita. Yeah. Kalau sasarannya bukan juga, macam mana nak okey betul. Sebab kita sebab kita memang dididik kan, dia kata kalau nak capai bintang kena memimpi tu sampai awan. Nanti kita akan jatuh ke bawah, dia kata. Nak sampai langit kan. Okey, dah saya sambung next. Okey, yang ni jelas ya. So yang ini kita kena fahamkan semua orang. Yang ni sebenarnya argue. Semua orang akan kenapa nak buat account. Sebenarnya bila kita faham konsep dalam ni, saya dah mula gerakkan juga kepada Sasia, kepada co-curriculum. Sama juga pungutan pingat nak jadi Johan ya, bukan senang. Johan je dah jawahannya. So kalau TOV kita 14 pingat, tahun ni nak capai 15 pingat, so nak perlu buat apa? Ada yang berpuluh-puluh pingat tu kan banyak. Ya, betul dalam olahraga contohnya. So ada. So semua cikgu budaya, walaupun PJK pun sama saya kata. Kalau budak lompat jauh, kena ada sasaran. Okey, kita pun dari minima. Okey, kena untuk dapat sukantara kan. Minimanya 1 meter je kot, tak sampai 1 meter, 0.5 kot. Tengoklah kalau saya berlatih tu memang satu sekali saya berlatih netball shooting, sekali shoot 200 kena shooting. Main netball pun ada sasaran. So kalau saya tak capai, saya kena tengok apa saya betulkan, tangan saya sengit ke apa ke ya, jadi itu ya. So yang ni proses penentuan yang kita dah buat, HC dengan tu memang KP kena pegang. Yang ni daripada bawah tadi dia kata kan, HC 3 daripada guru mata pelajaran memang daripada bawah. So dia akan bagian kat situ lah, bagian dengan ada satu angka yang kita pegang. Dan head count ni bila mula dengan ujian memang ada angka, tapi dalam secara kualiti pun boleh. Itu saya kata tadi, kalau dalam kita mengajar karangan, murid kita boleh tulis 1 ayat, jadi KPI kita punya ATR, murid habis bulan 1 murid dapat menulis 1 perenggan dengan 5 ayat. So untuk proses tu minggu pertama budak akan buat 5 perkataan dia boleh bina 1 ayat. So, sampai sebulan dia dapat 1 perenggan. Itu juga adalah sebenarnya head count. Itu sebab kita kata jangan cakap terus budak ni. Sama juga ya cikgu, yang kalau budak tidur. So cikgu punya ETR apa? Kalau budak tidur, budaknya bangun. So dalam proses nak bangunkan dia tu, ada benda dia buat. Jadi cikgu yang kelas hujung tu jangan risau, buatlah dia punya head count. Daripada murid tidur 5 orang, nanti KPI dia tidak ada murid tidur, kosong. So macam mana dia nak buat? Itulah head count sebenarnya.
Tapi itu yang kita kena faham. Saya suka guna sebab dia ada dampak data. So bila cikgu present, dia nampak berlaku peningkatan. Dan data-data ini juga kita galakkan cikgu untuk buat kajian tindakan sebenarnya. So yang tindakan memang guna data macam ni. Kalau mula-mula kita belajar masa PTK dulu, kita buat rancangan strategik pun je. Isu, apa hasil nak buat, lepas tu tengah-tengah tu 3 kotak je dulu masa saya buat panjangan strategik. 3 kotak. Isu, target, sasaran, apa nak buat tengah-tengah, aktiviti. Itu je. Okey, yang ni semua tak ada masalah tapi kita selalu lupa kat simpat pun ada, guru kelas pun kena tengok. Peranan guru kelas sebenarnya adalah untuk melihat dalam kelas dia mata pelajaran mana murid dia tak capai. Dah dapat dah. Lagi 5 minit. Okey. Okey, next. Terus yang ni. Okey, yang inilah. Yang ni pun dah buat, cikgu dah buat semua head count, tak ada masalah. Ada tak sekolah yang ada masalah dengan head count ni? Tak ada. Okey, kita terus skip. Skip. Yang ni pun sama, boleh skip. Ni kena ada, jangan tak buat pula Yang ini contoh, kalau cikgu nak gunakan borang, ini zaman dulu punya. Yang sekarang pun, yang terkini ni tu Haji, Encik Usman kita bagi format, dia lebih kurang macam ni lah. Cuma kat sini dia ada ETR, ada apa semua. Ni next ni hanya kosong je terus. Terus Cik Marwan. Okay, next. Next lagi. Ni postmortem. Yang ni postmortem ni kena lihat dari segi banyak. Jangan postmortem ikut dia yang tahun lepas punya, sakit hati kita kan tengok. Lepas tu kita check GKMP tolong semak. Kolong kanan pun kena semak. Pengetua, kalau semua orang dah boleh semak, pengetua boleh senyum je lah. Tapi yang ini kena tengok apa segala-galanya kena masuk dalam tu, konteksnya, lagi kemudian dari segi, terus cikgu habiskan terus. Yang ni pula tiba-tiba ada ni pula. Kandungan, input, proses kita, dan juga kita punya hasil. Tengoklah balik yang ni, setiap kali habis ujian, habis UB1, habis PPT nanti, habis trial, kita kena buat postmortem. Postmortem pun berfokus lah, jangan semua tuding murid je salah. Semua murid. Dan saya memang tak kisah pun, dia orang akan kata pengetua ini dia menyalahkan guru. Jangan silap, kita tak salahkan guru. Kita dalam proses membimbing. Kita pun kita bimbing diri kita juga dalam kita buat postmortem tu. Jangan tengok aspek murid saja. So aspek murid kita tengok. Memang dia kadang-kadang dapat merah tu, memang dia fail. Tapi jangan kata fail. Meningkat tak? Capai tak dia punya OTI tu? So maklumat kepada cara bekerja amalan panitia kena tengoklah. So yang ni dia kata kita buat perancangan strategik pun jangan buat sebab dulu dah buat, tahun ni pun dah buat, tahun depan pun buat. Buat aja. Kadang-kadang tak payah pun cikgu buat satu je. Cikgu pegang head count ni pun sebenarnya kita akan guna dah. Lepas tu kita akan pastikan kita punya PDPC lah ikut head count yang ni kehendaknya. Sebab PDPC yang aktif tu dia berkesan sebenarnya. Berkesan tu tak semestinya cikgu guna macam-macam alat pun. Kalau kita cakap je pun alhamdulillah lah kita masuk 2-3 kali pun budak pun dengar, faham betul-betul, budak boleh lulus. InsyaAllah lulus lah. Dan satu lagi yang penting selalu kita lupa untuk amalkan dia punya ilmu dia. Okey, yang ni lah tengok yang proses tu bagaimana memilih menentukan program yang disandingkan tentukan. Kalau tak sesuai jangan takut, tinggal je lah. Ni sebab dah buat tahun lepas, dulu pening kepala. Tak perlu, tak sesuai, buang duit, buang masa, tak payah buat. Kalau boleh 2-3 tu sekali jalan. Tu produk lah, impact tu kena tengok lah. Impact tu of course berdasarkan kita punya tu. Okay, next cikgu. Ini cara saya buat analisis. Ini pun saya guna rujuk kepada nota-nota yang diberikan oleh Encik Razak pensyarah AAB. So kredit to him lah sebenarnya. Saya kenal dia masa dia bagi ceramah masa kat AAB tu. Dia ada coaching and mentoring tu dia memang bagi banyak. Saya tanya, dia bagi laman dia, saya gunakan. Jadi saya gunakan daripada laman tu, saya adjust sikit lah yang cemerlang potensi tu, yang bawah-bawah ni ada 5.0 tu. Yang ini saya memang analisiskan grade purata murid seorang demi seorang. Saya kira berapa yang dapat 0 hingga 2.99 dalam PAT, kira siapa nama dia. Murid ni sebenarnya berpotensi untuk dapat cemerlang straight A. Bila pengetua buat dia, orang lain kena ikut juga kan. Tapi yang lain pelong kanan pun boleh buat. Saya masa pelong kanan pun saya dah buat benda ni. Dan pengetua tak marah pun.
Alhamdulillah saya ada pengetua yang memang sangat menyokong masa tu Puan Haji Fatimah, tu Puan Haji Rahani dengan Puan Mai dia ada bagi format ubah sikit saya ubahkan. Itu je lah. Memang tapi memang bila head count saya bentang. Bila dialog prestasi untuk PPT ke apa ke memang saya akan bentang dan data memang saya buat. Tapi jadi pengetua pun saya buat sendiri. Bukan saya tak percaya pada perlonggaran, saya tak. Tahun pertama saya akan buat. Tahun lepas tu saya akan bagi pada perlonggaran JKMP SU untuk buat. Ini je. Dia analisis macam ni. Ya? Ada potensi cemerlang. Potensi cemerlang tu budak ni sekurang-kurangnya dapat 6A. Dan kita boleh nampak murid yang antara 7 hingga 8.99 tu dia sama ada dia fail pass 2, 3 tu. Ini kena-jagalah budak ni. Tambahkan lagi dia punya pass, grade akan naik. Yang kritikal tak katalah 9 tu kan. Tu all G. Dan saya suka buat analisis secara berfokus, gagal BM sejarah, gagal BM sahaja, gagal sejarah sahaja, gagal BM sejarah. Dan saya akan buat analisis gagal 1 mata pelajaran, gagal 2 mata pelajaran, gagal 3. Kalau rajin lagi boleh gagal 4, 5 tu boleh lah, tapi selalunya sampai 4 tu pun dah okey. Yang ini perlu bantuan kalau kita tak nak buat seseorang, boleh bantuan daripada guru kelas. Guru kelas boleh buat laporan. Subjek mana? Subjek mana? Tapi kena bentang lah, memang lah muka keras. Baru ni saya bentang, Alhamdulillah ya memang KP saya pun jumpa saya, Alhamdulillah puan dia kata. Daripada berapa orang lulus masa percubaan sampai SPM dia dapat berapa lebih, dia suka. Dan dia akan gunakan kaedah yang sama untuk yang tahun ni punya SPM. Sama tu maksudnya sebab dia dah nampak berapa ada hasil. Bukanlah semua orang akan ikut kita pun sebenarnya ya. Tapi sekurang-kurangnya sampai JKMP boleh ikut, sampai KP boleh ikut. Dan berapa ramai cikgu mengajar lah tu. Kan? Jadi itu harapan saya lah. So sama juga dengan budak 5 sampai 6.9 tu, kalau tak dijaga, budaknya akan pergi ke 7, 8 atau 9. Ini pun sama juga budak yang perlu kita perhatikan. Ya, dia biasanya dia ni lah. Fail subjek sana sikit-sikit, pas sana sikit. Ya. Kalau kita pegang, semua orang pegang, kurang-kurangnya dapat E, boleh. Ya, next. Yang ni contoh lah dia punya ni. Ini yang form 2 nak masuk ni budak banting punya uncle kan, tapi saya kosongkan kat itu ya. Cemerlang sama juga, ini untuk murid form 1 sampai form 3. Dia sebab dia grade dia sampai 6 kan. So yang critical tu 6 tu semua F lah tu. Ya. Next. Tapi nanti kita pun boleh kongsi dalam, tak ada masalah. Tak ada apa-apa, tak rahsia pun. Saya pun dapat ni ilmu ni daripada orang lain punya. Jadi saya memang banyak pada Cik Razak tu, memang saya banyak guna dia punya. Dia Haji Kemuning ke dia punya itu, laman dia. Next. Okay, yang ni lah sediakan. Yang ni kita buat. Yang ni memang kena buat. Kita sediakan ETR. Sebagai guideline. Kalau kita pun, kita ketua, saya cakap dengan KP pun, sampai ke KP pun sebenarnya KP itu adalah pengetua mata pelajaran dia. Penyelaras tingkatan dia adalah ketua pada dia punya tingkatan. Baru semua orang, tapi bukan dia pengetua buat keputusan yang besar tu, tak ada. Semua masa tu berfikir secara seorang pengetua di peringkat masing-masing. So nak apa? Saya nakal ya, masa saya cakap dengan orang, masa saya KP dengan Cikgu Wahid, berapa naik kan? 0.02. Dia gelak dengan saya. Kan naik kan cikgu kan, kata. Janji naik, lepas tu kita naik lagi kan. Semasa JKMP kita dapat buka sekolah Sungai Manggis tu aliran sains. Dengan berani-berani takut. Masa tu budak semua nak pergi SMK Banting, nak pergi Methodist. Duduk Sungai Manggis, Alhamdulillah. Adalah ya. Kita dapatlah juga seronok sama-sama. Okay, semua panitia ni biasa, yang ni kena buat. Kena bentang. Yang ini datangnya tadi kita bersetuju tak setuju tu. Dan setuju, kita datang cikgu buat apa? Cikgu nak buat apa? Bila postmortem cikgu dah buat apa? Yang ini datangnya pula nanti coaching and mentoring. Gunakan alat goals. Bukan goals, grow. Goals, reality, opportunity, option, way to go. Inilah gunanya alat-alat tu tadi. Datangnya coaching and mentoring tu kalau berapa lama? Ada setengah panitia kita dah boleh lepas lah. Dia memang boleh lepas. Dengan ahli dia, dengan dia punya KP dia memang sangat-sangat proaktif, laju. Ada tu pergi seorang-seorang kena jumpa parent kata cikgu macam ni, pergi jumpa cikgu tu. Saya jumpa cikgu tu. Borak-borak je lah, tak adalah menulis macam ni kan. Kan takut pula cikgu tu menulis dia. Tapi kita ingat dia.
So yang ni memang saya punya ni amalan saya buat, memang saya buat. Saya buat postmortem. Dan saya pun minta postmortem daripada cikgu-cikgu semua dah yang memang diurus oleh pelong kanan. Pelong kanan yang bantu urus. Guru kanan yang bantu ya. Memang terima kasih mana-mana sekolah pun memang yang bantu pelong kanan, guru kanan. SU ni memang penat. SU head count-nya, SU dia kena buat analisis. PPR tu selalunya dia akan ambil macam SPM dia ambil akhir tahun bertempat. Itu TOV. Lepas itu nanti kalau macam daripada TOV itu kita nak pergi ke PPR tu kita gunakan macam ni kita ikut keputusan 5 tahun atau 3 tahun. Terbaik, ya. Yang terbaik, mesti pegang yang terbaik. Sama atau lebih baik. Dengan saya dia punya formula tu je. Lebih boleh, kurang jangan. Jadi bila cikgu nak buat semua motor pun nanti, puan tak sampai nak turun boleh? Turun tak boleh. Kekal atau tambah. Kalau kita turunkan dia ni, tapi kita gandakan tadi macam dia. So, dia TOV naik berperingkat, nanti saya tunjuk satu-satu. Ya. Ya. Itu kita kena faham, peringkat-peringkat tu kena faham bahawa budak takut sebab apa? Contoh saya ambil sekarang. Murid mula dengan 40, cikgu boleh letak dia 80 pun. Sebab untuk sampai SPM dia form 5 ya. Kalau form 4 lagi dah boleh jaga dah sebenarnya daripada form 4. Sebab jaga daripada form 4. Kalau nak sampai SPM dia bagi dengan 4. So 40 ke 80 berapa markah? 40 bahagi 4. So setiap kali periksa dia naik 10 sahaja. So UB 1 dia punya markah 50. So bila dah ada 50, cikgu jangan biar kat situ. Cikgu mata pelajaran kena tengok murid ni nak capai markahnya 50. So tengok TOV yang lepas dia dekat mana dia kurang. Karangan ke, buat ayat ke, kefahaman ke. So yang itu yang postmortem, dia panggil postmortem tu. Dia kenal. Itu yang dia kata kenal murid. Saya mengajar pun, kalau lepas tengah tahun, saya tak ikut sukatan lah. Saya akan tengok budak. Sebab kalau bahasa, saya akan bahasa Inggeris kan. So saya akan tengok, kalau dia memang perlukan karangan, saya akan tinggalkan lagi yang lain tu. Sebab dia punya, saya bukan tinggal, saya akan bagi tu sebagai latihan, apa kan. Sebab macam nak buat tulisan, dia perlu ada bacaan juga. So the comprehension tu sebagai dia punya input, tapi output dia nanti adalah penulisan. So saya akan gunakan yang directed writing dulu. So bila budak confident directed writing, baru boleh bagi tajuk, baru cerita-cerita yang lain. So cikgu lah kena peranan tu. Untuk kejar step by step. Okey, habis UB 1 tengok. Capai tak dia 50? Kalau tak capai, tengok dekat mana lagi? Kat mana? Budak pun tengok, kita pun tengok. Penat kan? Renyah. Tapi kalau biasa dia macam, yang itu pun jadi kita punya PBD kan? Pentaksiran bilik darjah, itulah dia pun. Cikgu buat apa? Boleh Yang itu kita kena faham. Dia punya proses tu. Tapi jangan kecewa bila SPM kita target pun budak pun tak dapat. Tadi 80, dia mungkin sampai 70, sekurang-kurangnya dapat dah A minus daripada 40 tadi. Ya, dan ini berlaku ya. Puan Mahiran ada dalam ni ke? Sungai Manggis anak saya sendiri. Daripada BM dia, markah dia fail ke apa, dia form 4. SPM anak saya dapat B. Tu Cikgu Mahiran tu memang saya kenal dia. Saya berani sebut lah. Sebab dengan grup memang macam ni dia ajar BM budak-budak ya. Daripada tak kredit dengan yang fail dapat B+. Itu yang pengalaman saya sendiri lah, depan mata saya sendiri. Memang, tapi itu kita buat tu memang kat Sungai Manggis tu dia orang dah biasa buat. Dan Cik Ibrahim ada kan, Puan Mahiran dengan grup. Dia memang tu kan, Tuan Suraya, Puan Mahiran, Puan Raja, masa tu Hafidah Nur dah pergi ni. Dia memang ada grup. Daripada 4 kelas tinggal 2 kelas menjelang percubaan. Tapi itulah sebab sekolah masing-masing lah kan. Jadi sekolah yang ada potensi murid yang lebih besar, dia lagi banyak. So yang ini juga saya buat ya, ikut kelompok tu. Masa kat Bukit Canggang pun sama, Ustazah Zawiyah akan susunkan budak dengan jadual ni. Tahun pertama saya minta, tahun kedua dia orang susunkan. Okey puan jumpa budak fail je. Fail BM dengan sejarah, fail BM saja, fail sejarah saja. Saya akan jumpa satu-satu ni. Boleh suara. Jadi yang urus saya punya SU. Sebab dia dah tahu saya nak apa. Jadi saya jumpa dengan budak-budak tu. Saya jumpa borak je. Allah, suara kuat je. Jadi saya sebutlah mana SU yang sekarang pun dengan SU saya pun saya minta Puan Anijah ya, di SMK Banting dengan saya punya SU account.
Jadi cikgu boleh buat. Dan juga saya jumpa dengan parents. Parent ni saya memang letakkan jadual parent tingkatan 1, parent tingkatan 2. Mula-mula saya dulu saya jumpa parent kelas tingkatan 5 dengan kelas KAA je masa tu. Tahun kedua saya dah tengok tak boleh lah, saya nak jumpa semua. Saya jumpalah, so setengah jam, bentangkan saja keputusan anak dia. Lepas tu dia pegang dia punya head count, jumpa dengan guru kelas dia, guru mata pelajaran. Saya ajar parent juga macam mana nak buat, nak guna head count. So pada hari pelancaran tu kita ajar dia, ini TOV, ini ETR, anak puan nanti B1 pun dapat ini. Saya sampai ke tahap saya jumpa parent. Memang saya buat. Dan untuk dibanting pun saya dah jumpa dengan parents untuk akhir tahun, tapi yang form 4 tu datanglah 3-4 orang. Yang form 1 ramai. Jadi kan peluang kita sebenarnya lah dia boleh daripada form 1. Kalau form 1 parent tu dia rasa dia seronok dia ambil bahagian, dia akan tolong kita lah. Dia pun tahu, dia pun tak marah anak dia. Nanti anak dapat merah, tiba dia jerkah kat anak dia kan. Ni kenapa macam tu? Tapi sebenarnya anak dia dah naik. Markahnya daripada 10 dah naik 15. Memanglah merah kan. Buat macam mana? So yang itu sampai yang kena buat. Ini memang saya buat. Alhamdulillah. Dengan sokongan guru-guru lah. Kita tak boleh seorang lah. Mula-mula tahun pertama boleh buat. Ini lepas tu memang minta perlonggaran, minta semua boleh. Mula-mula kita tunjuk aja mula-mula. Tapi lepas ni orang semua boleh buat, senang insyaAllah. So daerah kita boleh naik. InsyaAllah. So next. Ini apa lagi? Saya pun tak tahu apa saya tulis. Okey, ni contoh analisis. Next. Ini ya. Ini masa di sekolah yang sebelum ni, potensi SPM 2016. Ini berdasarkan PAT 2015. Ini saya buat sendiri. Saya buat kan. Saya kira satu-satu. Kadang-kadang yang tersalah ada bila kira manual ni, saya tak pandai. Kalau orang yang mana pandai guna komputer, Cikgu Marwan ni boleh sorting kan. So daripada berapa ratus murid tu sorting kan budak tu. Tapi bila dah ranking pun nampak, saya guna pemaris je lah. 0, 9 garis. The kampung people. I'm the very proud to be the kampung people lah. Sangat kampung. Pemaris manual ni. Saya garis. Berapa orang? Lepas tu saya garis lagi. Saya kira lagi. Okey, 3 sampai saya garis. Lepas tu saya tengok by class tu tengok. Saya tengok by class subjek mana dia tak dapat A, subjek mana dia dapat B+, subjek mana dia fail. Masak dia buat. Hancur saya punya buku analisis sebab saya kata dalam bilik saya mesti ada lengkap. Tapi kalau tak lengkap saya akan buka SAPS sendirilah. Tapi SU saya pun kesian kan. Tahun kedua yang masa ni Ustazah Zawiyah, puan kira macam mana puan? Macam ni saya kira. Lepas tu next coming, puan dah siap dah. Saya seronok saya benda-benda macam tu yang bagi saya rasa macam satu kejayaan lah sebenarnya. Bukan saya yang berjaya budak tu dapat straight A, tak ada. Bila cikgu nak buat. Rasanya semua orang akan buat. Yang next, yang ini next, yang ini. Ini yang saya buat dengan SMK Banting. Sampai sebab kita masuk bulan 7, masa saya cari head count tak jumpa kan. Saya pun tak nak susahkan cikgu pun, senang. Saya pun kira je lah. Berapa dia punya yang merah tu kan, AR2 tu PPT. Saya dapat result tu dekat SAPS. Kemudian AR3 tu percubaan. So saya buat analisis, GPS dia memang GPS ada peningkatan kan daripada 6.48 ke 6.14 ada. Kemudian peratus pun ada. Sampai percubaan, peratus banting 63, SPM kita dapat 81. Dan saya hanya sempat masa tu jumpa sebahagian murid yang nak dapat minima je. Saya memang tak sempat jumpa murid cemerlang, saya tak sempat jumpa murid tengah-tengah. So saya dapat jumpa beberapa kelas. SPM dapat 81 lebih. Tapi GPS tu turun lah, dah 5 point berapa turun. Turunlah daripada Banting memang patutnya pangkal 4. Tapi Alhamdulillah dapat lagi peratus tu dalam 80 lebih. Sebab itu saya kata head count ni walaupun perasan lah kan. Saya baru kat sini tapi dia ada. Memanglah ada peningkatan. Sebab pun dia orang TOV pun TOV dia pun sangat-sangat rendah kan, 6 lebih. Dekat 7 dah pun sebenarnya. Bukan dia orang lah, sekarang ni sekolah saya. Okey, boleh cikgu ya? Cikgu kena buat macam ni lah. Kena analisis bawah tu berapa lagi nak dapat. Berapa kurang lagi. Untuk sampai SPM perlu lagi 29%. Tak capai 93 lah capai. Jadi tahun 2020 kita letak lagi 93. Kalau tak capai, cikgu boleh angkat je, guna je.
ubah mungkin beberapa orang murid. So next lagi contoh analisis. Ini kelas saya mengajar, tapi kecil lah ya. Ini kelas saya mengajar, saya gunakan head count. Ini kelas form 2 saya, bahasa Inggeris. Yang mana merah tu, markahnya tak mencapai OTI 1. Ya? Jadi, tengok tak ramai sangat kan? Ni saya mengajar bukan kelas, saya mengajar kelas kelima, Erita. English teacher. No, this is science, sorry, this is science. Sains dengan pengetuanya selalu tak dekat sekolah. Saya syok sendiri lah juga kan. Ada tak main lulus? Saya tak boleh soalan tipu ya. Dan masa saya buat untuk kita pun kita buat. Jadi yang ini kita kena bagi tahu lah tengok kat mana. Yang ini bila saya tengok budak tu tak boleh ada satu soalan tak boleh jawab. Memang tajuk tu saya mengajar dengan konon-konon cara baru. Saya tanya dia makan apa, kemudian suruh keluarkan karbohidrat. Bila dia buat piramid, soalan senang dia pun tak boleh buat. Saya kata, tak boleh. Maksudnya saya kena ajar, ini protein, ini karbohidrat. Budak-budak rupanya macam tu. Yang depan tu saya mahu tunjuk betul, apa semua perantai makanan dia boleh jawab. Cuma dia silap sikit lah bila sampai food web tu dia ni. Jadi yang ini kita pula, kita kena analisis by item. Cikgu mata pelajaran kena analisis ikut item. Itu sebab pentingnya JSU. Tapi dah tak ada JSU, kita tengoklah tajuk bab satu, soalan satu tu bab mana kan. So lebih kurang kita dapat bab mana. So saya dah nampak dah murid saya ni, hari tu dia masalah, dia tak boleh jawab bahagian piramid makanan. Yang itu. Jadi depan ni patutnya kena buat lah. So kita buat. Yang ini dalam Excel saya jadi copy masuk sini cikgu, saya tak betul kata saya tak pandai. Jadi dia tapi boleh nampak kan, boleh nampak. Ada satu tu murid saya fail juga, mana contoh? Tapi saya syok sendiri dah sebab ramai budak pas. Yang merah-merah tu pun, bawah tu dia dapat 34, memang tak capai lah. Okay, next. Ini harapan saya lah, ya dah habis dah ujung ni. Ini harapan. Yang ini memang untuk saya sendiri lah. Dah. Untuk saya sendiri, head count ni memang boleh, pada saya lah, dia sangat praktikal. Saya adalah orang yang memang nak buat kerja, saya nak hasil lah. Saya tak nak buat kerja penat, tapi tak ada hasil. Lepas tu saya tak nak cikgu penat-penat. So gunakan head count, cikgu akan bagi markah pada cikgu untuk PBD dia akan ada. Untuk standard 4 dia akan penuhi semua 6 standard tu. Daripada merancang apa lagi, mengawal, melaksana, menilai, mendorong. Guna ni je kan. So cikgu tak payah buat banyak benda. Saya kan paling tak suka ni, frankly speaking, I never like bengkel. Saya tak suka orang panggil bengkel menjawab soalan. Saya kata kalau boleh panggil orang tu sehari, cikgu tak payah ngajar lah setahun. Panggil sehari budak boleh lulus. Cikgu lagi bagus daripada orang yang datang. Cuma sharing untuk orang yang menanda semua tu penting untuk cikgu. Dan cuma kita akan tengok bila daripada luar, itu untuk apa panggil? Bukan menjustifikasi, untuk for confirmation ya, confirming kepada budak kata, cikgu aku pun cakap macam ni. Kan dia kata, oh serupa. Kalau tak sama, tapi itu kena tengok balik. Sebab ada kes mata pelajaran yang kita tengok, perasaan dalaman dia tinggi, cikgu buat tak tengok, tak ada tak? Dia berlembak ya macam, bila sampai SPM, B+ pun tak ada. So something is wrong somewhere. Ada guru, ini tidak dapat dinafikan. Ada guru dia buat untuk impress kita. So saya kata jangan impress saya. Saya takkan bagi cikgu makan tinggi pun. So impress anak murid cikgu. Dan saya adalah pengetua yang sangat nakal. Dia akan duduk borak-borak dengan budak. Memang dia dulu pun saya memang macam tu. Dulu saya latih netball, saya akan duduk dengan budak tu. Duduk kat padang, borak-borak. Mula dah saya dengar kan dia cakap, saya cerita dengan Wan. Saya diam, saya dengar je. Cikgu ni begini, cikgu begini, dan lelah saya menyampuk. Berdosa tau. Tak berkat tau, saya kata. Saya itu je saya pegang. Kita sebagai pengurus pentadbir, kita cakap budak-budak, kita tak boleh, kita jangan jatuhkan etika. Kita kena jaga etika kita sebagai guru. So dengan murid kita kata, macam mana pun cikgu mengajar, bagaimanapun gaya dia, pertama sebagai murid kita kena takung. Itu adab. Ini saya sangat kena jaga adab tu. So, jadi dengan cikgu pun kita cakap, kita panggil cikgu tu lah. Tapi kita nak fahamkan cikgu tolong lah, saya bukan marah cikgu.
kita nak cari jalan. So, dalam coaching and mentoring kita pun kadang-kadang sepatutnya orang tu kena bagi cadangan sendiri. Kita peganglah dia. Dan bila dia naik bagus, pujuk. Proses pujuk memujuk ni lah pening kepala. Tapi ada masa kita memang sangat keras. Kena itu. Jadi bila kes-kes yang macam tadi Puan Syam ya, kalau dekat dalaman A+ banyak, SPM sebenar A- pun tak ada, so dekat mana? So tengok balik, mungkin kaedah penandaan. Bukan salah cikgu tu. Jadi cikgu tu perlu dibimbing juga. So yang inilah saya sangat harapkan, ini harapan saya, perkongsian hari ini harapkan berguna. Dan untuk semua ya, saya pun bukan sempurna, saya pun masih dalam proses, betul sana, betul sini. Tak lengkap sana, lubang sana, lubang. Ya, banyak lompong lagi. So banyak kena, dan yang ini sebenarnya kita tak boleh buat ya, untuk barisan penolong kanan, untuk barisan guru kanan, ketua-ketua panitia. Ini peranan semua. Jangan tunggu nak jadi pengetua baru nak buat kerja pengetua, saya kata. So kita jadi pengetua sebelum jadi pengetua, tapi putusan pengetua lah buat kan. Cumanya dia ada level-level dia buatlah. Itu kita panggil empowerment yang jadi ya. So empowerment tu ada setengah dia boleh buat. Tapi dengan kita punya dia tahu cara kita macam mana. Dan insya-Allah itu dah kat situ pun kita sebenarnya mendidik, membimbing untuk kita membentuk barisan-barisan kepimpinan yang berprestasi tinggi. So headcount ni salah satu sahaja ya, kalau ada kaedah lain yang lebih bagus itulah. Tapi saya tak pandai lah macam orang lain masa saya pergi seminar tu ada kaedah pun dia tak pandai. Ni kaedah saya ya. Simple yang saya boleh buat, saya faham, saya senang nak sama-sama dengan cikgu. Dengan budak-budak pun budak faham. Tapi kita suka simpan lah, bila budak dah buat apa aku janji tu, masa UB 1, budak tu kena isi balik untuk dia tu. Dia kena analisis sendiri. Analisis mata pelajaran mana dia bagus, mata pelajaran mana ni, mata pelajaran mana patut dia dapat berapa markah tapi tak dapat. Kenapa? Macam-macam nanti. Tu kalau dia tinggi satu subjek, kenapa awak boleh suka? Macam mana subjek ni awak boleh bagus? Kenapa subjek ni awak rendah? Saya dengan budak ya sampai saya tanya, okey saya dah tahu pun, okey ni tak bagus. Cikgu tak suka ni. Tak kenapa ni gagal. Kenapa? Ada berapa paper? 2 ke 3? 3 lah satu. Okey dalam 3 paper ni, paper mana yang paling kamu susah nak jawab? Itu kamu buat apa? Saya dengan budak kita kata kamu buat apa? Tapi dengan cikgu pun kita tanya cikgu buat apa lah. Tapi jangan nanti kata sama kan dengan budak kata pengetua menangkan cikgu, jumpa cikgu pengetua menangkan budak. Tapi sebenarnya memang itu memang kena. Sebab kita ada benda yang kita nak jaga. Dan dalam headcount ni cikgu boleh gunakan dalam saya kata pelbagai aspek pengurusan pun boleh. Benda sama lah nak hiaskan bilik pun boleh kan, daripada tak ada lapik kepada ada lapik. So ada proses. So saya sangat menekankan kepada proses. Sebab dalam masa kita belajar dulu pun pensyarah pun kata proses itu penting. Untuk menulis satu karangan yang besar, dia kata bukannya boleh dalam 1-2 hari, dia kata dia ambil masa sebulan, 2 bulan. So the process, macam ni kita membetulkan ayat dia, membetulkan ejaan dia, membetulkan tanda bacanya semua, perenggannya. Dan saya minta maaf lah atas kekurangan perkongsian pada hari ini. Dan sebenarnya saya sangat pun ada macam-macam mixed feeling lah, seronok pun ada, excited pun ada nak kongsi. Tapi ini benda yang kita dah buat sebenarnya. Saya hanya tadi macam Cik Rizal kata, kita hanya refresh. Dan kalau rasa perlu nak tu, yang ini ya, yang ni sasaran, ini terbalik ni, patut dekat atas. Yang ni yang tadi tu ni, Tu Haji, kita pergi secara staging tu. WTOV kepada ETR yang hujung tu, so kita naik sikit-sikit. Jangan terus tunjuk murid yang, dia ada 1 tahun tu, saya dapat budak tu rasa collapse. Sebab dia kata cikgu saya tak boleh duduk dalam kumpulan straight A. Duduk dengan dia, tengok balik macam ni. Dia jadi macam, alah cikgu 5 markah je nak naik kan, dia kata. Kalau tengok tadi yang saya punya sign tu, saya itu memang panitia saya siapkan, dia naikkan 5 markah, dia saya boleh betulkan lagi. Sebab tu saya boleh capai, sebab dia naikkan 5. Beranilah cikgu naikkan tinggi-tinggi. Cara paling senang kita tengok, kalau budak tu yang paling rendah 20, kita naik 20, orang lain naik kalau 20. Adil kan untuk 20 markah, semua orang kena kejar 20 markah. Salah satu cara lah, ini Cikgu Johan ya. Tapi kalau budak tu kata, cikgu saya, kadang-kadang paling sedihnya ni, budak yang kita target ujungnya dapat markah 30. Tapi yang bila markah yang budak tu memang daji, kita cakap dengan dia macam ni, cikgu ni sasaran kini berdasarkan awak punya
POV awak. POV awak makannya 5. Takkan cikgu nak naik sampai makan banyak kan? Jadi kita naik. Tapi saya percaya, saya percaya awak boleh lebih baik daripada kawan yang lain. Dan saya pernah jumpa, ada murid tu jumpa saya, cikgu, ada kelas memang tu. Cikgu, kenapa saya tak masuk dalam skor gemilang? Result dia dalam kelas tu, dia seorang je lulus. SPM dia kelas tu dia dapat seorang 4A. Dalam Melayu. Dia jumpa saya, cikgu. Saya kata tak apa, tak apa. Anita kan nama dia. Ni, you boleh buat. Memang dia buktikan saya di SPM, dia jumpa saya memang dapat 4A juga. Walaupun daripada kelas yang memang kawan dia semua tidur tu. Yang memang kawan dia memang boleh tarik, dia boleh fail pun sebenarnya. Tapi kita kata sebenarnya awak pun boleh. Tapi hari tu sebab markah POV dia ke bawah, jadi dia memang tak boleh pergi atas. Tapi sebab yang kata dengan semalam pun saya jumpa dengan isteri saya, kata proses kematangan budak ni pun berbeza sebenarnya. Kita pun dah tua ni pun tak betul lagi buat akaun ni sebenarnya, cikgu. Cikgu Marwan ni muda-muda, gunalah. Tak, betul je. Kita tengok yang ini. Pernah jadi ya, masa saya buat target ni, kita mismatch. Mismatch BM dengan sejarah. Orang BM mimpi orang sini lulus, orang sejarah mimpi orang sini lulus, sekolah mimpi 10 orang. Dah 2-3 orang dah lari, macam mana? So sekarang saya buat macam mana? Okey, gariskan. 300 murid ni mesti lulus BM dengan sejarah. Mana cikgu BM, mana cikgu sejarah, bulatkan budak ni mesti lulus. Tak kira mana dia duduk dalam subjek tu, ranking berapa. Itu yang pengalaman lah, mismatch. Lepas tu kita belajar lah. Ya? Jadi rasanya daripada saya itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi cerita saya. Cerita sahaja. Dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kawan-kawan ya, pengetua dan juga barisan pemimpin bakal pengetua. Dan jangan lupa ya, peluang-peluang kanan tu isi NPQEL. Ya, untuk pergi kursus ya. Saya tak boleh, tapi tutupnya bulan Ogos ni, 7 Ogos. 7 Ogos tutup dia punya tu. Jadi isilah. Banyak kita belajar semasa kita tu. Sebenarnya masa kita belajar tu, kita belajar secara tertib lah, secara teratur. Bagaimana cara pengurusan. Jadi saya ucapkan terima kasih